pada situlah dijadikan satu peruntukan di mana dalam enactment Akta Undang-Undang Keluarga Islam dekat negeri Selangor, dia dah nyatakan dalam Seksyen 582 tu, dia dah bagi tahu mention strict dah. Dia kata ibu adalah orang yang paling layak, paling berhak dari segala orang untuk menjaga anak kecilnya dalam masa ibu tu masih dalam perkahwinan ataupun selepas perkahwinan tu bubar. Jadi maksudnya di sini adalah walaupun belum cerai ataupun sudah bercerai, ibu itu adalah orang yang paling layak ke atas anak tersebut. Dia secara automatiknya adalah kepada ibu anak tu. Jawab tak soalan saya? Menjawab, sangat menjawab persoalan. Jelas dan padat. Orang kata jawapan petang-petang ni tak boleh melek lagi. Sebab kita ni kebanyakannya mungkin ada yang bekerja, ada yang tengah dalam kereta. Mungkin ada rumah tu work from home, tak apalah. Tapi kita nak cuba orang kata ringkas dan padat jawapan tu. Okey lah, maknanya jawapan tu menepati. Mungkin menepati dan mungkin menjawab persoalan tuan-tuan dan perempuan yang sedang mendengar. Cuma mungkin Puan Saida boleh kongsikan juga sedikit daripada sudut perjalanan kes kalau kata di mahkamah, kalau kata berlakunya tuntutan berkaitan dengan penjagaan anak. Sebab tadi Puan Saida ada sebut berkenaan dengan walaupun tak bercerai ataupun walaupun proceeding tu masih dalam peringkat perceraian, tapi memakan masa yang lama, pihak-pihak boleh buat tuntutan hak penjagaan anak. Mungkin ada ke satu peruntukan ataupun ada ke satu tuntutan yang ialah sementara nak tunggu hak penjagaan anak tu dibuat, ada satu orang kata tuntutan sementara ke, sementara nak tunggu ni ke macam mana? Faham tak Faham? saya punya persoalan ni? Mungkin tu. Okey, faham. Dia macam ni. Kalau okey, selepas seseorang sebelum seorang isteri ini jika dia masih dalam prosiding bercerai dan dia bimbangkan tentang kebajikan anak dia dan ataupun selepas bercerai, dia hendaklah ke mahkamah ataupun melantik mana-mana pegawai untuk memfailkan satu permohonan tuntutan. Nama tuntutan tu adalah tuntutan hak jagaan anak. Tapi kena faham, tuntutan hak jaga anak ni dia panjang kes dia sebab dia melibatkan beberapa prosiding yang sangat panjang. Dia kena melalui sebutan di mahkamah 3-4 kali sebutan, and then kita kena masuk kepada perbicaraan, keterangan plaintiff, keterangan defendant, saksi-saksi, dan setiap kali perbicaraan tu dia mengambil masa yang panjang. Mungkin ambil masa setahun ataupun setahun lebih bergantung kepada proceeding case tu lah. Jadi sementara kita nak tunggu kes hak jaga anak tu, tuntutan hak jaga anak tu itu dinamakan tuntutan induk kan. Sementara nak tunggu kes induk ni selesai, kita tak ada perintah. Bila tak ada perintah, takkan nak tunggu setahun lepas tu anak ni duduk macam hanging, nak duduk dengan bapak ke, duduk dengan mak ke, macam mana bapak nak tengok, takut bapak bawa lari anak, takut kita pula bawa lari anak. Macam itulah situasi dia. Jadi mahkamah ada keluarkan satu permohonan. Permohonan ni nama dia permohonan interim hak jagaan anak. Interim ni adalah permohonan hak sementara. Sementara tu maksudnya bila kita dah filekan kes induk tadi, kes tuntutan hak jagaan anak, sementara nak tunggu keputusan tuntutan tu, kita ada permohonan interim. Permohonan ni biasanya ambil masa dalam lebih sekejap. Kalau di Selangor mungkin dalam sebulan hingga ke 3 bulan macam tu, untuk mahkamah keluarkan satu perintah sementara. Perintah sementara ni dia ada kat situ lah mention, okey, anak dengan ibu, bila bapa dia boleh jumpa, bila bapa boleh ambil anak, dengan syarat tak boleh bawa anak ke luar negara, tak boleh macam-macam lah interim tu. Jadi itu digunakan sementara nak tunggu perintah kes induk tu selesai. Itu yang digunakan perintah kes interim tu. Macam tu. Oh, I see. Okay, so kalau katalah perintah tu dah keluar, kemudian perintah sementara nak tunggu kes induk sebab kes induk ni Mm-mm. panjang. Okay, mungkin kejap lagi Puan Saida boleh jelaskan lah kenapa menyebabkan satu kes tuntutan ranah ni menjadi panjang. Itu kejap lagi. Sekarang ni kita fokus kepada yang interim Mm-mm. dulu. Okay, kalau kata perintah interim tu dah dikeluarkan dan diberi penghakiman kepada pihak yang berhak, ada pihak yang tak nak ikut perintah tu. Macam mana agaknya Puan Saida? Kalau situasi macam tu macam mana kita nak buat? Kalau pihak yang dia tak nak ikut perintah yang dah dikeluarkan tu, yang pertama kita kena buat report polis. Siapa pihak yang melanggar perintah tu, dia kena buat report polis. Contohlah kalau macam, okey, mak dah dapat hak jaga anak, tiba-tiba bapak nak tanya anak tak dapat.
Kan, lepas tu mak tak bagi anak. Mostly memang itulah kes-kes yang berlaku kat mahkamah. Jadi bapa ni dia bolehlah buat report polis ataupun do something yang macam record ke ataupun WhatsApp ke bukti yang mengatakan ibu ni melanggar perintah, melanggar dari sudut tidak membenarkan bapa ni jumpa anak walaupun bapa tu ada akses, ada hak untuk berjumpa dengan anak. Okey, dia buat report apa semua, dia kena filekan satu tuntutan. Tuntutan tu nama dia tuntutan komitel. Komitel disebabkan dia melanggar perintah mahkamah. Komitel ni sekiranya mahkamah mendapati memang betul berlaku pelanggaran perintah tu, dia yang orang yang melanggar tu dia ada hak, dia bukan ada hak, maksudnya dia boleh dipenjarakan. Merujuk, tengoklah kepada perintah mahkamah tu sama ada hakim perintahkan untuk dipenjarakan atau macam mana. Sebab saya pernah dengar lah, macam contoh di Pahang sendiri, kita pernah ada sejarah bapa dipenjarakan disebabkan melanggar perintah Betul. hadanah. Jadi ialah mungkin isteri-isteri kat luar sana yang merasakan haknya dianiaya ataupun mungkin dia merasakan tak mendapat pembelaan sewajarnya, kena faham lah. Bila tak ada perintah daripada mahkamah, maknanya basicnya apa yang Puan Saidah kata, dia mesti ada perintah daripada mahkamah. Bila tak ada perintah, maka tak boleh nak buat apa-apa pelaksanaan. Betul tak? Dia kena faham satu konsep dia macam ni. Bila pihak-pihak dah bercerai ataupun pihak-pihak belum bercerai, anak ni dia hanging tau, dia tergantung dekat situ. Dia nak ikut mak ke, nak ikut bapak ke, sebab dia tak ada perintah. Bila dia tak ada perintah, bapa ni dia boleh je ambil anak tu. Walaupun dalam undang-undang ni dia kata okey, automatik anak tu di bawah ibu, tapi bila tak ada perintah, bapa ni dia boleh je pada bila masa untuk bawa lari anak tu. Ibu ni pun boleh pada bila masa untuk bawa lari anak tu tanpa bagi pada bapa, ataupun bapa bawa anak tu lari tanpa bagi pada ibu. Sebab apa? Sebab tak ada perintah mahkamah. Kalau ada perintah mahkamah, kan, kita bolehlah ambil tindakan ke atas orang yang melanggar perintah tu ataupun orang yang sengaja untuk melanggar perintah. Kalau macam contoh saya tak ada perintah mahkamah, lepas tu tiba suami tu bawa lari anak, kita ni tak boleh buat apa. Kita hanya boleh sekadar buat report polis, tapi polis pun tak boleh buat apa-apa sebab bagi pandangan bagi polis dia kata macam anak tu anak dia. Jadi perintah mahkamah pun tak ada. Kalau report polis pun tak boleh buat apa. Macam itulah nak bahasa mudahnya. Jadi perlu kepada perintah mahkamah tu. Jadi walaupun pihak-pihak ni belum bercerai dan masih dalam proses perceraian, sebaiknya filekan dulu. Filekan juga. Dalam masa yang sama, filekan kes hak jagaan anak tu. Macam tu. Okey, so sama-sama kita berborak ni, saya mengalu-alukan kedatangan speaker jemputan kita, Puan Mira Syam, kepada sesi petang ni. Puan Mira Syam ada di talian ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dengar ke Baru Mira? dengar suara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru dengar suara artis ni. Okey, teruskan. Saya ada dengar dulu. Okey, alright. Tak apa, nanti lagi kita akan pergi pada Puan Mira lah. Tunggu dulu. Alright. Okey, so kita terus pada Puan Saidah. Berkenaan dengan isu ketiadaan perintah. Okey, katalah pihak-pihak tu dah bercerai dan dua-dua bersetuju untuk selesaikan secara baik. Dia orang tak nak naik mahkamah. Jadi macam mana Puan Saidah dari sudut situasi tu, boleh ke kalau dia orang ni nak buat orang kata perjanjian sendiri-sendiri je. Dia ikut plan dia orang je. Kita buat kita punya agreement je lah. Pergi dekat Suruhanjaya Sumpah. Banyak orang dia tersilap faham berkenaan dengan fungsi Suruhanjaya Sumpah. Mungkin Puan Saidah boleh explain sikit lah kot. Adakah kita di Mahkamah Syariah menerima apa perjanjian yang dibuat melalui Suruhanjaya Sumpah tu ataupun sebaliknya? Dia macam ni, memang ada orang dia macam bagi dia masuk mahkamah ni macam buat satu kesalahan besar. Sebenarnya kalau mahkamah syariah ni dia bukanlah ini untuk kes mal lah, kes bukan kes jenayah syariah. Maksudnya kes-kes yang melibatkan rumah tangga ni dia bukan satu kesalahan lah dekat mahkamah. Pergi mahkamah tu, dia kalau pergi mahkamah tu untuk dapatkan hak dia dalam tuntutan yang dibuat. Contohlah, okey, dalam pihak-pihak ni dia dah bercerai. Lepas tu dia ada persetujuan ataupun pihak-pihak masa tengah baik lagi ni macam okey, jomlah kita buat persetujuan lah, tapi I tak nak naik mahkamah. Kalau you nak bawa naik mahkamah, I tak setuju. Contohlah, itu dialog biasalah, dialog drama.
Lepas tu I tak setuju nak naik mahkamah. Kalau you nak, okay kita buat perjanjian je. Tak apa I sign. Tapi I tak nak naik mahkamah. Itu salah satu pihak lah yang biasanya akan buat macam tu. Tapi biasanya kita akan advise, saya akan advise pun kena faham. Selagi tak ada perintah yang ditandatangani oleh hakim, iaitu macam fair order lah. Perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah, ada cop daripada mahkamah, ditandatangani oleh hakim ataupun pendaftar. Selagi tak ada benda tu, apa-apa perjanjian buat sendiri ke, buat di hadapan Pesuruhjaya Sumpah ke, benda tu tak valid. Sebab apa tak valid? Sebab benda tu bukan perintah, benda tu hanya perjanjian. Kita bukannya kontrak kontrak macam tenancy agreement ke, SMP ke, dia bukan macam tu. Dia dalam mahkamah syariah ni dia mesti perlu kepada perintah mahkamah. Tak kira apa-apa persetujuan berkenaan dengan tuntutan, semuanya mesti kena ada perintah mahkamah. Tak kira kalau macam sekarang kita cerita tentang hak jaga anak kan, sama juga kan nafkah anak ke apa-apa tuntutan lain, mesti dah sign antara suami isteri, bawa benda perjanjian tu pergi ke mahkamah syariah, cakap okey, saya dengan isteri saya ataupun saya dengan suami saya ni dah ada persetujuan, jadi apa saya nak buat. Nanti mahkamah akan bagi borang isi apa semua bagai. Nanti perjanjian tu, nanti mahkamah akan bagi tarikh apa semua, nanti dia akan endorse sahaja di hadapan hakim. Tak perlu bicara apa-apa pun. Yang penting perjanjian tu endorse di mahkamah syariah. Kalau nak supaya perjanjian tu jadi valid lah. Sebab apa? Kalau dah ada perjanjian, contoh hari ni kita dah berjanji dah macam mood baik dengan suami kita kan. Okey, tak apa kita ikut je perjanjian ni. 2-3 tahun. Tiba-tibalah salah seorang kahwin. Dia akan jadi isu kat situ. Mula nak langgar perjanjian. Bila dah langgar perjanjian, masa tu nak ambil tindakan pun tak boleh. Sebab perjanjian tak valid. Jadi buang masa je lah. Okay. So basically walaupun pihak-pihak ada persetujuan, kita kena endorse di mahkamah di hadapan hakim supaya benda tu boleh digunakan untuk jangka masa yang lama. Alright. Kita sekarang ni ada seorang pendengar yang mungkin nak bertanya persoalan. Puan Jami Olika. Tak silap saya lah. Siapa nak tanya? Puan Jami Olika. Tadi dia naik jadi speaker. Tiba-tiba dia turun balik. Mungkin line dia masalah. Okay. Tanya je soalan. Okay, alright. So kalau kata maknanya bila kata macam tu lah, isu pelanggaran perintah. Sebab saya pernah ada pengalaman kes yang ialah pihak bapanya dah dapat hak jagaan, bukan hak jagaan, hak melawat dan bermalam. Okey. Isterinya dapat hak jagaan, tapi isterinya tak setuju. Dia pergi buat pula ubah perintah. Masa yang sama dia tak laksanakan dulu perintah yang sebelum tu. So kalau macam tu, ialah situasinya, apa hak seorang bapa kat situ macam mana tak faham? Soalan tu hak jaga anak tu dapat kat ibu dah. Hak jagaan dah dapat kat ibu, tapi hak melawat dan bermalam dapat kat bapa. Cuma si ibu dia tak setuju dengan perintah tu sebab sebelum ni yang buat permohonan tu si bapa tanpa kehadiran si ibu. Okey, maknanya bapa tu willing untuk bagi hak jagaan tu kepada anak. Kepada ibu. Tapi dia tak nak ikut perintah yang dah mahkamah keluarkan tu, dia pergi filekan pula pengubahan perintah. Mungkin Puan Saida boleh kongsi kot pengalaman. Kalau kata tak bersetuju dengan terma perintah tu, apa yang perlu dilakukan seterusnya dan macam itulah. Dia boleh je nak filekan ubah perintah. Contohnya sebab terma-terma yang dia tak setuju dengan perintah yang sebelum ni. Kan? Kadang-kadang mungkinlah sebab dalam perintah sebelum ni dia bagi hak jaga anak pada ibu, tapi bapa ni dia boleh lawat anak tu setiap hari ke, ataupun bapa ni dia boleh melawat anak tu ataupun bermalam dengan anak tu setiap weekend. Jadi ibu ni tak setuju sebab dia kes tu dia buat secara sebelah pihak. Jadi sama ada kalau ibu tu dia nak buat rayuan pun boleh. Tapi kalau dia dah lebih tempoh masa, sebab rayuan kan tempoh masa. Jadi kalau dia rasa macam dia tak nak bersetuju, dia boleh juga ubah perintah. Ubah perintah yang sebelum ni bapa tu dibuat. Tapi pihak-pihak kena faham. Anak ni walaupun dah bercerai, hak jagaan anak ni dia bukannya bagi anak ni total pada, kalau anak tu bagi pada ibu, ibu je punya anak tu. Bukan. Anak tu tetap anak bersama. Cuma perintah ni diperlukan supaya ada penggiliran. Bila anak tu dengan ibu, bila anak tu dengan bapa. Setengah-setengah orang ni dia faham
siapa yang dapat perintah hak jaga anak tu, itu anak dia. Maksudnya anak tu sepenuhnya dengan dia. Sebenarnya tak. Perintah tu diwujudkan supaya ada satu penggiliran untuk bila bapa tu boleh datang jumpa anak, bila bapa boleh bermalam dengan anak, dan bila anak tu akan berada dengan ibu dia. Macam tu lah. Maksudnya ada ruling lah dekat situ. Dia kena faham konsep yang tu. Okey, so maksudnya sekarang ni kita kena jelas yang tujuan kita buat perintah untuk dapatkan perintah tu bukanlah untuk menindakkan hak orang lain, tapi dia sebenarnya adalah sebagai satu ruling ataupun peraturan untuk seseorang tu bergila-gila jaga Dan anak. sebenarnya Minggu ni kau Sebenarnya macam tu. perintah tu juga adalah memberikan hak kepada pihak satu lagi untuk mendapat bermalam. Contoh kalau ibu filekan hak jaga anak, sebenarnya bapa dia kena proceed juga kes tu sebab dia sendiri kena dapatkan hak dia untuk melawat dan bermalam dengan anak. Sebab kalau tak ada perintah, ibu tu boleh je tak bagi bapa tu melawat ataupun bermalam dengan anak. Jadi untuk menjamin hak dia supaya dapat berjumpa dan bermalam dengan anak tu juga, dia sendiri kena proceed juga untuk kes hak jagaan anak. Walaupun undang-undang dah kata automatik anak tu kepada ibu kan. Okay, alright. So kalau katalah si ibu tu hilang kelayakan, mungkin Puan Saida boleh explain sebesikit lah kot. Apa perkara ataupun mungkin sebab yang menyebabkan seorang ibu tu boleh hilang hak kelayakan untuk mendapat hak penjagaan penuh anak tu? Dia macam ni, okey. Berkenaan dengan kehilangan hak ni kan. Ada orang suka mention macam, kau nusyus, kau tak layak dapat anak. Selalu macam tu. Kau ada perempuan lain, kau ada lelaki lain, kau tak boleh dapat anak. Selalu bukan bapa, maksudnya ex-husband suka memomokkan benda tu. Sedangkan dalam syarat-syarat kehilangan kelayakan seorang ibu tu untuk jadi penjaga anak tu, dia tak ada pun cerita pasal nusyus. Dia tak ada pun cerita pasal kau ada lelaki lain, kau ada, tak. Syarat-syarat yang menjadikan ibu tu hilang kelayakan dia macam sekiranya ibu tu berkahwin lain dengan seorang lelaki yang tak ada langsung pertalian dengan anak-anak tu. Dan orang yang ibu dia kahwin tu, perkahwinan itu menjejaskan kebajikan anak. Contohlah, dia berkahwin dengan lelaki, mak ni kahwin dengan suami baru, lepas tu dia jejaskan kebajikan anak, tak bagi anak tu itu, tak mengabaikan anak tu. Benda tu boleh menghilangkan kelayakan ibu tu tadilah sebagai penjaga anak tu. Selain tu, kalau perempuan tu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Keterlaluan dan terbuka ni dia benda yang perlu dibincangkan di dalam mahkamah. Keterlaluan dari sudut macam mana, terbuka dari sudut macam mana. Lepas tu seterusnya, ataupun jika ibu tu dia menukar pemastauti dan anak tu, dia bawa anak tu pergi ke tempat lain dengan niat nak pisahkan anak tu dengan bapa dia. Kecuali kalau dia bawa anak tu balik ke kampung tempat ibu tu lahir lah. Maksudnya kalau ibu ni dia bawa anak tu, contohlah dia asalnya Kelantan. Lepas tu dia kahwin tu dia tinggal dengan suami dia dengan anak dia semua dekat KL. Lepas tu bila dah bercerai, dia mestilah nak balik ke kampung dia sebab dia mungkin tak bekerja ke apa kan. Jadi untuk itu tidak termasuk dalam yang bawa anak lari itulah, bawa anak hilang menukar pemastautinan tadi tu. Okey, itu tak termasuk. Okey, seterusnya kalau perempuan tu murtad ataupun jika perempuan tu dia menganiaya ataupun cuai terhadap kebajikan anak tu. Itu sahaja yang boleh menghilangkan kelayakan ibu tu. Jadi kalau ibu tu nusyus, kena ada perintah nusyus. Kan? Kenapa betul ke dia nusyus? Ibu Betul-betul. dalam syarat-syarat ni tak ada pun sebut ibu nusyus hilang hak jagaan anak. Kelayakan sebagai ibu. Tak ada. Yang tu kena faham. Dia cuma maknanya senang cerita ada lima perkara je lah yang akan menyebabkan kehilangan. Okey, andai katalah Puan Zaidah salah satu daripada sebab tu terkena kepada seorang ibu. Bapa tu. Okey, mungkin Puan Zaidah mungkin Puan boleh terangkan kepada kita punya pendengar turutan dia mungkin ada yang tak tahu lagi selepas ibu ni betul ke terus pergi pada bapa ataupun ada orang lain ataupun selepas bapa ni siapa lagi yang berhak dan sebagainya.
Macam mana? Dia macam maksudnya kalau seorang ibu ni dihilang hak dia, hilang kelayakan dia sebagai anak, sebagai ibu penjaga tu, dia taklah automatik jatuh kepada bapa, sebab selepas ibu, orang yang paling layak adalah ibu kepada ibu, iaitu kita. Okey, kita tak layak. Contoh, kita isteri dan kita ibu kepada anak tu, kita tak layak. Jadi selepas kita, orang yang layak selepas kita adalah mak kita, iaitu nenek kepada budak tu. Lambat lagi nak sampai kepada ayah, lepas nenek kepada nenek kepada dia, iaitu ibu kepada kita, barulah jatuh kepada bapa. Sebab itulah ada dalam certain case, ada dalam sesetengah kes ni, pihak-pihak ni dia akan filekan kes bersama dengan ibu dia, supaya sekiranya mahkamah berpendapat yang dia ni dah tak layak untuk jadi penjaga anak tu, jadi mahkamah akan putuskan bahawa dia tak layak, okey, kita bagi kepada nenek dia. Macam tu. Jadi dia ketiga baru bapa. Bapa tu orang yang ketiga sebagai penjaga anak tu lah. Tapi kena faham, ini anak yang masih kecil tadi lah. Sebab Seksyen 82 mention anak yang masih kecil. Jadi kalau seseorang suami itu dia berpendapat bahawa bekas isteri dia tu dah tak layak dah nak menjaga anak, okey, dia filekan lah dekat mahkamah. Dekat ubah perintah kalau tak ada perintah, ataupun dia filekan ke mahkamah dan buktikan yang ibu tadi tu tak layak. Barulah betul-betul hilang kelayakan tu. Dia bukanlah macam terus engkau suami tu sendiri yang nak buat judgement. Maksudnya dia sendiri judge. Kau dah tak layak. Bukan mulut dia yang cakap isteri tu tak layak. Hanya hakim dia yang mampu memutuskan bahawa ibu tu tak layak untuk menjaga anak tu. Faham ke? Okey, faham. Okey. Kita tengah berbincang-bincang ni, kita ada satu orang listener kita mungkin nak bertanya soalan kot. Puan B kot. Nama dia punya username dia not your B. Okey. So kau jangan minta ayam apa lah. Nak panggil apa ni? Tapi teruskan dia sila Azizun. Ni kan dia. Assalamualaikum Puan B. Mungkin dia belum ni kot. Sebab tadi dia request untuk ni. Dia salah ni lah, salah tekan agak ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di bawah sana, yang kalau kata nak ada persoalan, nak tanya, boleh DM saya ataupun boleh request untuk dijadikan speaker. Kita akan naikkan jadi speaker dan boleh bersoal jawab dengan ni lah. Tadi Puan Saidah dah beritahu berkenaan dengan di sudut terutan dia, sebab kenapa boleh hilang tu. Mungkin dari sudut syarat-syarat dia Puan Saidah, mungkin syarat untuk menjaga anak tu. Apa syarat-syarat dia kalau ikut dari sudut law kita macam mana? Syarat menjaga anak tu maksudnya? Dalam peruntukan kita ada tak dijelaskan seorang penjaga anak tu mestilah apa? Balik ke ataupun sama-sama kanak-kanak pun boleh menjaga anak tu. Kelayakan dia. Biasanya dia standard kalau dalam hukum syarak ni ataupun dekat mahkamah syariah ni, dia mestilah orang yang berkelayakan untuk menjaga anak tu mesti Islam. Dia mesti sempurna akal. Sempurna akal ni dia tak gila lah. Lepas tu yang ketiga, dia mestilah berumur yang mumayyiz, maksudnya berumur yang melayakkan dia untuk jaga anak tu, untuk bagi kasih sayang kat anak tu. Mostly umur dewasa lah. Takkan nak bagi budak umur 9 tahun pula nak jaga kan. Lepas tu yang ketiga, yang keempat, dia mestilah berkelakuan baik dari sudut akhlak Islamiah, dan dia mestilah tinggal di tempat yang mana anak-anak tu tak mungkin dapat menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak dan jasmani. Maksudnya tempat anak-anak tu tinggal tu nanti mestilah dengan selesa dan baiklah tempat tinggal tu. Jadi syarat-syarat dia yang tu je lah, 5 tu je. Okay, alright. So daripada side Puan Saidah tadi, saya rasa dah nampak clear lah. Right, so mungkin kita boleh beralih sekejap ke Puan Mira. Puan Mira dah berada di talian ke? Sudah. Sorry, tadi saya keluar sekejap, right. ada panggilan telefon. Okay, alright. Okay, Puan Mira. Mungkin ada pendengar kita mungkin nak tahulah dari sudut pandang seorang pengamal undang-undang sivil. Mungkin Puan Mira boleh bantu mungkin clearkan dari sudut side kalau kata penjagaan anak ni nak dibawa ke mahkamah sivil atas dasar apa ataupun dalam keadaan macam mana yang perlu dan boleh
nak dibawa ke court civil. Mungkin Puan Mira boleh share sikit lah pengalaman. Maksudnya orang Islam untuk bawa ke mahkamah sivil bagi hak penjagaan ke macam mana? Kalau orang Islam boleh ke nak pergi ke mahkamah sivil ataupun kena pergi ke mahkamah syariah. Dan kalau kata non-Muslim, mungkin non-Muslim pernah Puan Mira handlekan kes macam mana kan? Mungkin boleh kongsi dengan pendengar-pendengar kita lah. Okey. Sebagai pengetahuan, orang kata pengetahuan umum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Tuan Sarfi dan juga Puan Saidah kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu yang kita ada ni, yang secebis ni bersama-sama dengan pendengar kita hari ini. Baik, kalau kita rujuk kepada soalan Encik Syarafi tadi, sama ada orang Islam boleh bawa permohonan hak jagaan ini ke mahkamah sivil ataupun tidak, jawapannya tidak. Permohonan hak jagaan di bawah sivil ni hanya terpakai kepada non-Muslim sajalah. Undang-undang yang kita pakai is Undang-Undang Law Reform Marriage and Divorce Act 1976. Jadi undang-undang ini hanya terpakai bagi non-Muslim yang bercerai dan ingin mohon hak jagaan di bawah Seksyen 88/1. Orang Islam memang telah ditetapkan dalam our Federal Constitution jadual ke-9 Senarai 2 apa-apa berkenaan dengan permohonan hak jagaan, cerai dan sebagainya bagi orang Islam hendaklah pergi ke mahkamah syariah. Itu bidang kuasa mahkamah syariah lah bagi Muslim. Okey, bagi non-Muslim, kalau kita nak compare, kita tak perlu compare lah sebab masing-masing ada undang-undang masing-masing. Law Reform Marriage and Divorce Act ni pada non-Muslim, enactment undang-undang keluarga Islam bagi orang Islam. Tetapi dia ada perbezaan sedikit dan juga ada persamaan. Kalau kita tengok permohonan di mahkamah syariah untuk penjagaan anak hendaklah dibuat di bawah permohonan yang berbeza dengan permohonan cerai. Misalnya, kalau suami dan isteri nak bercerai, dia akan ke mahkamah rendah dan memfailkanlah aplikasi permohonan cerai. Dan isu yang dipertikai itu hanyalah berkenaan cerai sahaja. Dan apabila permohonan hak jagaan anak ni hendak dibuat, hendaklah difailkan di mahkamah tinggi di bawah permohonan yang berbeza hak jagaan. Tapi di mahkamah sivil, kebiasaannya dan ada peruntukan di bawah Seksyen 90 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 ni, bila pihak-pihak tu memfailkan petition perceraian, sama ada joint petition ataupun single petition, dalam petition itu sendiri dah ditetapkan, maksudnya dah dimasukkan sekali berkenaan dengan hak jagaan ataupun nafkah ataupun harta sepercarian ataupun nafkah isteri, maintenance of the wife. So semua dalam satu petition. Jadi satu petition tu akan didengar di hadapan hakim yang sama dalam satu mahkamah yang sama dan akan diselesaikan dalam satu masa yang sama. Melainkan kalau ada kes-kes tertentu, misalnya cerai tu kita selesai dah tapi anak tu mungkin drag sikit. So, mahkamah akan selesaikan yang cerai dan yang isu yang akan dibawa ke bicara itu hanyalah isu anak misalnya ataupun hanyalah isu yang tidak selesai, harta semercarian misalnya. Tapi apa-apa application berkenaan dengan anak, harta semercarian dan sebagainya tu dimasukkan sekali dalam petition penceraian tersebut. Berbeza sedikitlah dengan mahkamah syariah. I see. Okay, so saya tertarik dengan penjelasan Puan Mira tadi sebab dia kata diselesaikan di dalam satu permohonan yang sama. Macam kita di mahkamah syariah, kita ada pengasingan bidang kuasa, mahkamah rendah, mahkamah tinggi. Jadi kalau dalam keadaan macam tu, yang macam Puan Mira cakap, dibuat dalam satu permohonan dan perbicaraan yang sama, hakim yang sama, di mahkamah mana yang berbidang kuasa mendengar ke semua mahkamah tuntutan tinggi. tu? Mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi. Jadi bila maknanya mahkamah lain tak berbidang kuasa lah untuk mendengar semua tu. Untuk perceraian kita pakai di mahkamah tinggi dan dalam satu petition tu sekali semua tentang anak, tentang harta sepercarian, tentang nafkah. So kita bila kita dapat tarikh untuk hearing dan hearing tu nanti hakim akan decide sama ada decree nisi diberikan ataupun tidak. Decree nisi ni adalah satu keputusan yang mana pihak ni telah mencapai ataupun telah apa orang kata
telah memenuhi kehendak legal diorang ni boleh bercerai dan sebagainya, tu kita panggil decree nisi. So bila mahkamah dah bagi keputusan decree nisi ni, meaning to say ia adalah satu perintah mahkamah lah, cuma dia belum jadi absolute. Kalau saya nak explain ke prosedur yang ke decree nisi absolute tu lain pula, takut tak faham pula nanti kan. Tapi basically the idea is that, maksudnya didengar sekali dalam satu petition. I see. Dia petang-petang ni tak boleh complicated Betul, sangat. Dia kita santai-santai je. Sebab tu saya kata kita perkongsiannya santai. Jadi apa yang kita terang ni pun sekadar basic Betul. knowledge supaya kita punya pendengar tahu. Yang dia, sebab ada pendengar yang pernah DM saya. Dia kata saya tak nak bawa kes ke mahkamah syariah ni tuan. Saya nak bawa ke mahkamah civil. Sebab dia kata civil nampak lagi efficient, nampak lagi orang kata tegas dan firm untuk putuskan berkenaan satu-satu kes. Saya kata tak boleh sebab you Muslim. Jadi tak bolehlah pergi ke mahkamah civil macam tu lah. Jadi petang ni saya dah bawa dah peguam civil sendiri dan peguam civil dah sahkan. Memang tak boleh bawa ke mahkamah civil untuk tuntutan. Mungkin ada pendengar, maaf saya mencelah Cik Syarafi. Mungkin ada pendengar yang dia rasa dia dengar kes ada di mahkamah syariah, keputusan-keputusan mahkamah syariah dibawa, dicabar di mahkamah civil. Jadi sebab tu dia rasa dia pun entitled untuk filekan kes di mahkamah civil. Padahal keadaan tu berbeza kan. Dia selalu keadaan berbeza bila mana pihak-pihak ni kalau berkaitan dengan anak ni selalunya terjadi bila satu pihak convert. Jadi isunya selalu jadi di situ. Macam kes Indira Gandhi kan, suami dia masuk Islam, jadi dia bawa sekali anak masuk Islam dan sebagainya. Kes tu sendiri dia punya keputusan sangat panjang. Saya dah baca the full case. Jadi nak kata dia memberi hak kepada orang Islam untuk file kes di mahkamah sivil, sangat tidak, jauh berbeza. Tapi mungkin ada di antara pendengar ataupun klien-klien Cik Syarafi yang dia rasa dia ada that idea yang dia sebagai orang Islam pun boleh bawa kes ke civil. Itu silap dekat situ lah. Ya. Dia senang cerita dia kena tengok case by case lah, bukannya satu kes tu terpakai untuk semua semua keadaan. Okay, cantik, nice. Dia punya penjelasan yang ringkas dan padat petang ni. Walaupun ada orang kata sound effect kat belakang tu. Saya dah beritahu ya. Tapi tak apa, kita meraihkan, tak ada masalah. So, okay. Kalau kata dari sudut, tadi Puan Saida dah terang, dari sudut syariah, macam mana syarat dan sebagainya. Mungkin dari side civil, pengalaman Puan Mira sendiri, kendalikan kes yang berkaitan dengan hak jagaan anak ni, yang melibatkan non-Muslim. Mungkin ada syarat-syarat ataupun keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seorang tu boleh dapat hak jagaan anak dan seorang tu tak boleh dapat hak jagaan anak. Mungkin Puan Mira boleh terang secara ringkas. Okey, dari segi undang-undang dia more general sikit kalau nak dikomparekan dengan enactment undang-undang keluarga Islam di syariah. Sebab kalau kita tengok Section 88 Law Reform and Marriage Divorce Act ni pun dia memberi hak kepada bapa, ibu ataupun ahli keluarga, relatif, atau dalam keadaan tertentu kepada mana-mana badan kebajikan untuk apply hak jagaan di mahkamah. Tapi ada juga di mana keadaan dalam Section 88(3) dia bagi satu rebuttable presumption. Meaning to say, sama dengan mahkamah syariah juga, kalau kita tengok enactment di mahkamah syariah menetapkan ibu tu sebagai seorang yang paling layak. Walaupun kelayakan ni bukan kelayakan yang mutlak, dia boleh dicabar. Sama juga dengan di mahkamah sivil. Ada peruntukan 88(3) ni mengatakan it is a rebuttable presumption. Anak ini di bawah umur 7 tahun adalah lebih kuat untuk diberikan hak jagaannya kepada mak. Tapi sebab ianya rebuttable presumption, so if bapa tu nak lawan kes hak jagaan ini, dia kena proofkan dekat mahkamah yang mak ini unfit to be the guardian ataupun untuk dapatkan hak jagaan ni lah. Tapi dia tak cakap dia tak sama macam dalam enactment syariah ada faktor-faktor yang mana ibu hilang kelayakan. So unfit ni, it depends on the husband untuk
beritahu mahkamah dalam keadaan apa dia unfit. Macam ada satu kes, ada 6 orang anak kecil, mak dia nak apply for hak jagaan, tetapi father dia dapat buktikan bahawa mak dia ni ada pernah lakukan macam cubaan untuk membunuh diri. So dia punya mental state is not stable. Jadi hak jagaan ke-6 anak tu hakim beri kepada suami. So sama juga macam mahkamah syariah, walaupun mak tu diberikan kelayakan yang paling tinggi, tapi kelayakan tu boleh dicabar sekiranya mak itu hilang kelayakan seperti dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Sama juga macam tu lah. Okay, alright. So saya ada dapat beberapa soalan ni. Yang ni soalan ni saya buka kepada Puan Mira ataupun Puan Saeedah. Terpulang. Apa dia? Mungkin Puan Mira boleh jawab, Puan Saeedah pun boleh jawab. Soalan dia berbunyi, dia kata, siapakah yang berhak mendapat hak jagaan anak untuk anak tak sah taraf dari sudut yang pertama dari sudut sivil, yang kedua dari sudut syariah. Mungkin salah seorang speaker boleh jawab dulu kot. Apa? Soalan tu? Tak dengar. Soalan daripada pendengar, dia kata siapa yang berhak mendapat hak penjagaan anak untuk anak tidak sah taraf dari sudut sivil dan syariah. Okey, kalau dari sudut mahkamah syariah ni, anak tak sah taraf ni dia memang semata-mata kepada ibu. Sebab anak tak sah taraf ni dia memang dia bukan binkan bapa dia, walaupun contohlah kalau dia dah berkahwin dengan bapa kepada anak yang dikandungkan tu, anak tak sah taraf tu, walaupun dia dah berkahwin dengan bapa tu, tapi dari sudut hukum syarak, kalau kita nak tuntut kes hak jagaan anak, memang mahkamah tetap akan bagi pada si ibu sahaja. Memang semata-mata kepada ibu. Lagipun nafkah anak tak sah taraf pun memang semata-mata pada ibu yang dia tu lah. Jadi bapa tu kalau yang kandung tu, yang biologi tu, kalau dia rasa macam dia nak menanggung nafkah anak tu pun tak ada masalah. Itu hanyalah ihsan lah. Dia bukan satu kewajipan. Okey. Dari sudut pandangan civil pula, dia ada dua. Okay, last time, those days, isu yang dipertikai untuk illegitimate child ni, pihak-pihak akan menggunakan satu lagi akta, iaitu Guardianship of Infant Act 1961. Akta Penjagaan Budak 1961. Di bawah Akta Penjagaan Budak 1961 ni, dia menetapkan bahawa guardian ni, which is kita sekarang ni refer kepada ibu dan bapa, dia berkongsi hak sama rata terhadap anak. Jadi bila ada isu tentang illegitimate children, ada kes di mahkamah tinggi, saya tahun 1998 ke 1996, the two cases, the same ruling, mengatakan Guardianship of Infant Act 1961 ini tidak terpakai kepada illegitimate child. Maksudnya father ni tidak mempunyai hak terhadap illegitimate child, sama juga macam positionnya dalam syariah macam Puan Saeedah kata. Tetapi di Malaysia ada satu kes, it's a federal court case, iaitu kes apa nama dia? Sean O'Casey kalau tak silap saya. Sean O'Casey ni adalah federal court case yang mana dalam kes ini mahkamah kata section 5 di bawah Guardianship of Infant Act 1961 ini terpakai juga kepada illegitimate child. Meaning to say, illegitimate child ni, hak ke atas illegitimate child ni adalah sama rata antara mak dan bapa. So federal court case ni dia overrule yang before this punya keputusan lah. So sekarang ni bapa kepada illegitimate child boleh filekan hak jagaan menggunakan Guardianship of Infant Act 1961 ini. So dalam kes ini dia kata both parents masih mempunyai hak yang sama. So either sama ada the biological of the illegitimate child tu pun ada equal parental rights over the illegitimate children within the section of 5 Guardianship Infant Act 1961. Itu kedudukan yang sekarang lah under federal court case Sean O'Casey. Tapi mahkamah juga mengatakan
walaupun bapa kepada illegitimate child ini tadi masih mempunyai hak, mahkamah masih akan tengok kepada welfare of the children, welfare of the infant or child before dia bagi hak jagaan ni kepada mana-mana pihak. Jadi ini maksudnya kebajikan anak tu masih lagi nombor satu lah, walaupun illegitimate child punya bapa dan ibu ni masing-masing mempunyai hak yang equal. Wallahualam. Okey, penjelasan yang sangat padat dan saya kata boleh kata ni penjelasan ni dah macam masuk kuliah raya ni. Alright. So dekat dalam saya punya inbox ni dah dihujani dengan pelbagai persoalan kepada speaker-speaker. Saya cuba sorting out soalan-soalan. Ada persoalan ditanya kalau dalam civil ada hak jagaan bersama ke? Minta tolong explain. Diorang ada hak akses melawat dan bermalam tak? Kalau dari sudut law civil. Ada, sama. Sebab tu saya kata dia punya undang-undang di Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah ni pun sama. Kalau di Mahkamah Syariah mana-mana ibu ataupun bapa yang tidak mendapat hak jagaan itu ada hak ke atas anak, sepertinya hak lawatan, hak bermalam dan sebagainya. Di Mahkamah Sivil pun sama juga. Dia tak ada beza. Tapi kalau contoh pasal nafkah pun sama juga. Maksud kalau hak jagaan tu diberikan kepada ibu, nafkah tu masih bapa tu kena tanggung. Tapi ada keadaan di Mahkamah Sivil ibu pun ada juga mahkamah perintahkan untuk membayar nafkah. Itu agak lain sikit lah. Tapi dari segi hak jagaan sama juga. Kalau di civil seorang dapat hak jagaan, yang lain tu boleh dapat hak lawatan. Ada juga yang mana dua-dua bersetuju untuk hak jagaan bersama pun ada. Selalunya hak jagaan bersama ni mereka filekan dalam joint petition. Joint petition ni maksudnya bercerai secara aman-damai lah, dua-dua pihak bersetuju. Dan dalam joint petition tu dia dah nyatakan sekali, okey anak ni dijaga bersama. So sama-sama masih lagi guardian kepada infant tadi walaupun telah bercerai. Tak ada masalah yang macam tu. Okay, alright. So, ada lagi soalan berkaitan dengan isu had umur ni. Saya rasa soalan ni ditujukan kepada Puan Saidah. Mungkin Puan Saidah boleh explain lah kot. Dia tanya umur yang layak bagi anak untuk mendapatkan hak bermalam bersama bapa. Berapa malam yang layak untuk bermalam? Mungkin Puan Saidah boleh explain kot. Okay. Umur berapa yang anak boleh bermalam dengan bapa ni, dia tak ada dalam spesifikasi dalam undang-undang umur berapa yang dibolehkan bermalam dengan bapa. Tapi mostly dalam kes-kes dekat Mahkamah Syariah ni, sekiranya anak tu masih di bawah umur 6 tahun ataupun di bawah 2 tahun, biasanya mahkamah kalau ibu tu dia tak benarkan untuk bapa tu bermalam dalam prayer, maksudnya dalam tuntutan dia tak bagi bapa tu bermalam dengan anak tu disebabkan anak tu masih menyusu badan ataupun anak masih kecil, anak tu takkan boleh lah, especially yang bawah 2 tahun ni, memang mahkamah tak benarkan bapa tu untuk bermalam. Biasanya akan bagi melawat sahaja sebab anak tu masih kecil, jadi kena menyusu, kena ni, dan kebiasaannya memang ibu sahaja yang akan uruskan benda-benda macam tu kan. Jadi mahkamah biasanya tak bagi, melainkan kalau ibu tu dia benarkan je bapa tu ambil untuk bermalam. Jadi dari segi umur untuk bapa ni bermalam ni dia bergantung kepada situasi kes. Situasi ibu tu sendiri sama ada dibenarkan ataupun tak benarkan. Sebab ada setengah kes, macam satu kes yang agak terkenal juga, dia mohon kepada mahkamah untuk bapa ni tak dibenarkan untuk bermalam dengan anak tu. Tapi bila dah melalui, biasa dah cross dua-dua kes tu, mahkamah mendapati sepanjang tempoh ibu dan bapa ni dah tinggal berasingan, memang setiap minggu bapa tu bawa balik pun anak tu ke rumah bermalam. Jadi bila mahkamah tengok dekat situ, sepanjang tempoh diorang benarkan anak tu bapa bawa balik bermalam tu, anak tu tak ada isu. Maksudnya tak ada apa-apa pun yang menjejaskan kebajikan anak tu. Jadi mahkamah tu bagi je bapa tu bermalam walaupun anak tu baru berusia setahun lebih, tak sampai umur 2 tahun kan, dan dibenarkan. Ada setengah kes pula yang memang dibicarakan yang bapa tu tak pernah uruskan anak yang masih kecil,
Dan mahkamah perintahkan memang bapa takkan dapat bermalam pada usia itulah. Dia hanya dapat melawat je. Jadi kalau dia nak bermalam, nanti selepas umur dia beberapa tahun macam tu, baru bapa tu diberikan hak untuk bermalam dengan anak tu. Macam itulah, dia ikut bergantung pada kes. I see. Alright. Puan Mira nak tambah ke ataupun kita boleh go through ke soalan berikutnya? Okey dah. Cukup padat Puan Saidah. Okay. Saya tak boleh tambah. Alright. Panjang sangat kan? Okay, alright. So, tak. Okay. Just nice. Sebab bahasa you all berdua cantik. Sedang kata layman punya bahasa lah. Saya pun dengar seronok. So, saya rasa mendengar kita pun dengar seronok. Sebab tu saya punya inbox saya ni tengah banyak ni soalan. Saya tengah pilih ni kata-kata. Saya ada satu soalan yang sangat menarik perhatian saya. Dia tanya, ni soalan ni saya rasa dikhususkan kepada Puan Mira. Dia kata, kalau pasangan non-Muslim yang berkahwin dan didaftarkan perkahwinan mereka di bawah Law Reform Act 1976, kemudian salah seorang memeluk Islam, mahkamah mana yang mempunyai bidang kuasa untuk memberi hak jagaan anak, sivil atau syariah? Puan Mira mungkin boleh terang secara ringkas? Okey. Kalau kita tengok dalam Law Reform Marriage and Divorce Act ni, dia tidak menjelaskan tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hak jagaan anak. Again, kes yang latest yang kita tengok is kes Indira Gandhi lah. Now, di dalam Law Reform Marriage and Divorce Act ni, bila dia menyatakan bila pasangan suami isteri yang mana salah seorang convert to Muslim, dia hanya nyatakan tentang bercerai. Meaning, dia boleh mohon pihak yang tidak convert, husband ataupun isteri yang tidak convert, boleh filekan application ke Mahkamah Sivil untuk get the marriage dissolved lah. Tetapi untuk hak penjagaan anak, again kita refer kepada kes yang latest, is kes Indira Gandhi. Macam dalam kes saya gunakan kes ini supaya nampak penjelasan itu. Sebab dalam kes ini bapa dia convert, tetapi sebelum perceraian ataupun perceraian tu dibuat dengan pihak isteri dia dah convert dulu. Now, bila dia convert, dia dapatkan pula hak jagaan anak di Mahkamah Syariah secara ex parte without informing the wife lah. So, anak-anak dia ni dia masukkan Islam tanpa persetujuan ibu dia yang masih bukan Islam. So, ibu dia pun tak tahu yang bapa dia filekan hak jagaan di Mahkamah Syariah. Now, what happen bila mak dia tahu? Mak dia pun filekan hak jagaan di Mahkamah Sivil, di Mahkamah Tinggi Perak. Now, Mahkamah Tinggi Perak bagi hak jagaan kepada mak dia. So, now dah ada dua perintah. Satu perintah di Mahkamah Syariah kepada suami yang telah berislam. Satu lagi perintah hak jagaan yang bukan Islam diberi kepada mak. So, what happened? Mak dia ni filekan perintah di Mahkamah Sivil, perintah Seturorai, untuk dia bukan questionkan keputusan Mahkamah Syariah. Tetapi dia questionkan keputusan pegawai mu'alaf yang memasukkan anak dia 3 orang kepada Islam. Sebab definitely bapa dia mohon hak jagaan ni mengatakan anak dia 3 Islam. So dia dah masukkan dulu anak-anak dia 3 orang dalam dah masukkan Islam anak dia 3 orang ni without persetujuan mak dia. So mak dia ni bawa kes ke Mahkamah Sivil dengan alasan bahawa keputusan pendaftar mu'alaf ni tidak betul. Sebab kalau kita tengok kepada enactment pentadbiran ni, jadi question is enactment pentadbiran agama Islam Perak, iaitu section 96 dan juga section 106. Nah, section 96 dia requires kepada yang nak convert ni untuk mengucapkan syahadah. Tetapi definitely anak dia ni tak ucap syahadah because anak dia ni di bawah umur. Jadi ketiga-tiga tak ucap syahadah. Itu adalah the first ground yang diorang bangkitkan. Dan yang kedua ialah section 106. Bahawa mahkamah membuat keputusan bahawa anak-anak bawah umur ini bila dia nak masuk Islam hendaklah dengan persetujuan kedua-dua ibu dan bapa. Tapi kalau kita tengok enactment pentadbiran agama Islam Perak ni, dia tak cakap dan, dia tulis ibu atau bapa atau penjaganya.
Cumanya di Mahkamah Persekutuan mereka tafsirkan dan, maksudnya kedua-dua persetujuan tu hendaklah diperoleh sebelum anak-anak ni dikonvertkan sekali ke Islam. So dalam kes ini keputusan daripada pendaftar mualaf tu ditolak dan anak-anak tu kembali kepada mak lah, maksudnya bukan Islam. Maksudnya pada awal anak tu bukan Islam sebab keputusan untuk mendaftar mualaf ni adalah salah sebab tidak comply kepada Seksyen 96 dan 106 ni. Nah, berbalik kepada soalan siapa yang layak untuk mendapat hak jagaan, dia akan balik semula kepada kes inilah. Sama ada bapa dia tu nak mohon untuk masukkan anak dia Islam, ataupun mak yang masuk Islam nak mohon anak-anak dia masuk Islam, ataupun nak biar selama-lamanya dengan ibu atau bapa yang tidak masuk Islam. So kalau tidak masuk Islam, definitely anak isteri yang ataupun suami yang tidak masuk Islam akan mohon hak jagaan terhadap anak tersebut lah. Kalau ibu atau bapa yang masuk Islam yang dapat persetujuan kedua-dua ibu bapa untuk masukkan anak-anak Islam, jadi yang Islam bolehlah mohon ke mahkamah syariah untuk mendapatkan hak jagaan. So saya tak adalah satu jawapan yang tetap ataupun yang absolute yang mengatakan okay, you convert anak-anak definitely you boleh ambil. Tak boleh sebab kita ada dah kes Indira Gandhi ni. Walaupun kita ada kes yang before this yang memang beri absolute jurisdiction kepada mahkamah syariah, tapi dengan adanya kes Indira Gandhi ni dia dah override kes-kes yang before this. Wallahualam. Okay, so basically apa yang boleh saya rumuskan daripada penyampaian Puan Mira tadi, tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita menganggap apa yang termaktub dalam teori itu akan sepenuhnya boleh diimplementkan on the field. Bila on the field ni biasanya kita akan lihat case by case, situasi demi situasi, fakta demi fakta. So tak bolehlah kita nak kata okay, situasi ni lebih kurang situasi kawan aku ni, so boleh guna dia punya ni. Tak boleh. Dia mesti tengok satu persatu, fakta demi fakta, isu demi isu yang nak dibangkitkan di mahkamah. So kita orang kata secara teorinya begitu, tapi secara praktikal ni kena tengok dia punya pelaksanaan dia. Alright. So ada lagi persoalan yang nak diajukan. Kita petang ni tadi dah sharing. Ni petang ni sesi ni untuk sesi Q&A pula. Nanti lagi kita akan conclusion lah. Alright. Ada persoalan yang menarik perhatian saya sebab soalan ni agak unik sikit dan soalan ni saya tujukan kepada kedua-dua panel. Okey, maknanya kedua-dua panel boleh bergili-gili lah, siapa nak jawab dulu boleh, tak ada masalah. Okey, dia ada dua soalan. Soalan yang pertama dia kata biasa dengar tuntutan hak jagaan anak menyebabkan kes perceraian. Tapi berlaku kes kematian, suami meninggal, boleh ke keluarga sebelah suami nak tuntut hak jagaan anak tu? Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, dia kata kedua-dua belah pihak tidak ada perintah daripada mahkamah lah, tapi dia buat secara kontrak, secara bertulis. Maknanya dia buat agreement lah, mutual agreement. Okay? Kedua pihak bersetuju dan sign kontrak tersebut. Kalau kata salah satu pihak tu melanggar kontrak tu, boleh ke kes tu nak dibawa ke mahkamah sivil bawah undang-undang kontrak? Ini dah masuk undang-undang kontrak ni. So macam mana? Siapa nak jawab dulu? Puan Saidah ke Puan Mira? Puan Saidah atau Puan Mira? Puan Mira dulu lah kot. Okay, soalan dia tadi kalau kata ada persetujuan tapi di bawah kontrak kan? Maksudnya tiada perintah lah, tidak ada endorse. Dia buat kontrak, dia tak endorse, dia perintah di mahkamah. Ini dikira buat mutual agreement je, persetujuan bersama. Dia buat law court, kemudian salah seorang tu melanggar kontrak tu, dia nak bawa ke court bawah undang-undang undang-undang kontrak. Tak boleh sebab boleh tak ke? boleh because dia punya perjanjian tu, course of actionnya tu bukan kontrak sahaja yang kita tengok. Dia melibatkan juga tentang hak jagaan, yang mana hak jagaan anak orang Islam ni di bawah undang-undang syariah. Macam yang saya cakap tadi, apa-apa yang berkenaan dengan orang Islam mesti go through syariah court. Maksudnya civil court tak ada hak untuk mendengar. Tak ada jurisdiction untuk mendengar apa-apa yang berkaitan dengan dengan perkara yang melibatkan orang Islam. Kalau nak kata dia breach of contract, okay, breach of contract, terms yang dalam kontrak tu sendiri adalah melibatkan orang Islam. Jadi dia susah dia nak menang apabila mahkamah tak ada jurisdiction nak dengar apa yang dipertikai dalam kontrak tu. The contract itself, kalau dia nak kata kontrak tu sah ataupun tidak sah, mungkin boleh, mungkin tidak. Tapi kalau kita nak kata okay, dia breach of contract, apa
kontrak yang dia breach tu, apa terms yang dia breach. Again dia akan back to Mahkamah Syariah tentang hak jagaan anak. So Mahkamah Sivil tidak ada bidang kuasa untuk mendengar. Yelah, dia punya basicnya berkenaan kontrak. Tapi terma-terma dalam kontrak itu sendiri kembali kepada penjagaan anak. Jadi secara umumnya tak boleh dibawa ke Mahkamah Sivil. Jadi dia akan, soalan yang pertama tu mungkin Puan Saida. Jadi dia akan buang masa lah kan? Buang masa lah. Dia akan buang masa, betul. Okey, soalan pertama tu mungkin Puan Saida boleh jawab kot. Dia kata berlaku kes kematian, suami meninggal, boleh ke keluarga sebelah suami tuntut hak jagaan anak tu? Dia kalau macam, bila berlaku kematian, sama ada ibu atau bapa tu yang meninggal, ke dua-dua meninggal ni? Siapa yang meninggal? Suami meninggal. Okey, kalau suami yang meninggal, ibu tu masih hidup kan? Ibu tu masih ada. Jadi dia back to section 82 tadi, yang automatik anak tu kepada ibu tadi. Tapi kalau keluarga suami dia rasa macam dia nak juga tuntut hak jagaan anak tu, boleh. Tapi nenek dia yang kena filekan. Sebab nenek dia maksudnya ibu kepada bapa tadi. Nenek belah ayah kan? Maksudnya si mati tadi bapa kan. So mak si mati tadi yang boleh filekan tuntutan hak jagaan anak untuk dapatkan akses kepada anak tu lah dekat Mahkamah Syariah. Sebab yang tak ikut turutan tadi, first ibu kan, yang automatik tu adalah ibu anak tu. Kemudian nenek kepada anak tu, nenek belah ibu dia. Lepas tu baru bapa kan, bapa tempat ketiga. Jadi nenek ni ibu kepada bapa tadi tu, nenek belah ayah tadi tu, dia tempat keempat. Jadi bila bapa tak ada, nenek ni ada hak juga, boleh juga filekan tuntutan hak jagaan anak di Mahkamah Syariah, lawan lah dengan ibu tadi tu. Yang itulah boleh. Alright, so maknanya kena ikut, senang cerita kena ikut turutan jugalah kalau boleh. Ya, betul. Tapi kalau keluarga belah suami nak tuntut juga, maknanya keluarga si mati nak tuntut juga, dia kena faham lah ada flow dia, ada proses dia yang panjang untuk dilalui. Macam tu. Okey, ada soalan lagi, tapi soalan ni agak panjang sebenarnya. Saya cuba untuk baca. Dia kata dia tanya, adakah perintah yang mahkamah dah keluarkan berkenaan dengan hak lawatan atau bermalam anak ni bagi seorang ayah boleh digunakan untuk memohon pelepasan daripada pihak polis untuk rentas daerah ataupun negeri supaya ia dapat dilaksanakan. Sebab sekarang kan PKP, jadi kita tahulah, tak tahu bila habis PKP ni, jadi dia nak gunakan perintah tu untuk pergi jumpa anak dalam tempoh PKP ni. So pengalaman Puan Mira ataupun pengalaman Puan Saida, adakah perintah tu boleh digunakan untuk mohon kebenaran daripada pihak polis untuk merentas negeri? Sebab apa? Sebab dia kata dari satu sudut, dia kata ayah ni dia risaulah dari sudut kebarangkalian anak-anak kena COVID, dan dari satu sudut lain dia kata ex-wife dia asyik menuduh dia, kata ayah yang tak bertanggungjawab. Sedangkan dia tak tahu sekarang ni tengah COVID. Dia nak juga ayah ni ikut perintah mahkamah tu. So macam mana? Macam mana pandangan Puan Mira dengan Puan Kalau Saida? tanya saya, bergantung pada polis tu lah dia nak benarkan ke tak. Betul tak? Betul? Sebab kita tak ada kuasa. Kan, saya pun setuju. Sebab kita hanya mahkamah pun tak ada kuasa. Jadi susah sikit lah. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, sebab si ayah ni dia kata dia rasa sangsi lah keselamatan anak tu tinggal dengan ibu dia. Sebab ibu dia ni tinggal dengan keluarga dia, iaitu keluarga ni lah, bekas mertua si suami lah. Dia kata sebab abang ipar lah, abang kepada ex-wife dia ni memang ada rekod as orang kata penjenayah lah, senang cerita. Ada rekod as penjenayah, pernah kena penjara dan ada terlibat dengan kes dadah. So apa yang patut si ayah tu lakukan? Adakah perlu minta bantuan daripada JKM atau buat pengubahan perintah di mahkamah syariah? Ini pasal nak rentas negeri ke apa? Pasal isu yang tu lah, keselamatan anak tu yang tadi tu. Dia bersambung sebenarnya. Okey, faham. Dia macam ni, kalau isu rentas negeri tu, itu minta polis lah. Okey, tapi tentang isu yang pasal dalam keluarga tu ada apa-apa ni kan, si bapa tu tadi, dia boleh filekan ubah perintah hak jagaan anak tu kalau dia rasa macam dia nak ambil anak tu tinggal dengan dia atas kebimbangan dia tu. Tapi dia kena faham, dia kena buktikan elemen-elemen di mana ibu tadi tu hilang kelayakan anak tu. Kalau dia rasa
ada dalam 5 elemen yang hilang kelayakan sebagai ibu tu, ya, dia kena buktikan dekat mahkamah. Kalau dia rasa macam memang betul anak tu terpengaruh dengan abang ipar dia tadi tu yang ambil dadah ke apa semua bagai tu, dia kena buktikan benda tu dekat mahkamah betul ke, ataupun benda tu hanyalah kebimbangan sahaja di hati dia. Itu bergantung kepada macam mana dia nak kena buktikan dekat mahkamah dan bagaimana hakim menilai perkara tersebut. Sebab kadang-kadang kebimbangan sahaja tak menjadikan perkara tersebut berlaku. Dia bergantung sebab every case dia punya situasi dia berbeza dan hakim pun berbeza mendengar kes yang tu lah. Yang penting apa yang kalau dia rasa bimbang, dia filekan je ubah perintah hak jagaan anak tu untuk dia ambil balik anak tu tinggal dengan dia. I see. Okay, Puan ataupun risau keselamatan anak tu tadi, polis tak boleh nak buat apa because dah ada perintah mahkamah, melainkan you ubah perintah lah macam Puan Saidah cakap kan tu. Tapi betul. melainkan you ada bukti memang anak tu terpalit ataupun anak tu diabaikan ataupun cuai ataupun something lah, dipukul ke apa ke, menganiaya anak tu, kalau you ada bukti baru you boleh bawa ke polis. Tapi kalau setakat andaian because dia ada previous criminal record, saya rasa polis pun tak boleh nak buat apa sebab dah ada perintah mahkamah, and yang ada record ni bukan mak pun, pakcik. So maknya tu masih layak dan masih masih lagi ada hak sebagai hadinah. Belum hilang belum kelayakan. kelayakan macam Puan Saidah katakan tu. Okey, mantap. Tapi bolehlah cuba kan? Bolehlah cuba. Bolehlah. Kalau nak boleh buat cuba report polis, sebab siapa-siapa pun boleh buat. Dia nak report polis betul. apa ke tak ada masalah. Cuma tinggal lagi polis nak ambil tindakan ataupun tidak ajalah. Betul. Okey. Berkenaan dengan report polis, saya sukalah petik apa yang petang ni kerja saya memetik je kenyataan speaker-speaker kita. Saya suka petik berkenaan dengan kenyataan. Siapa-siapa nak buat report polis tu boleh buat. Okey. Mungkin Puan Mira boleh explain dari sudut perundangan kita lah, civil lah khususnya. Sebenarnya apa kepentingan kita kalau kita buat report polis dan tak buat report polis untuk kes-kes tuntutan di mahkamah ni? Mungkin Puan Mira boleh explain sikit apa guna sebenarnya kalau kita buat report polis ni dan apa efek dia kalau kita tak buat report polis? Okey, dia dari segi kalau di mahkamah civil lah, saya akan cakap dari segi mahkamah civil ataupun mahkamah syariah pun boleh juga. Okey, report polis ni dia ada dua. Satu, report polis sebagai kegunaan evidence di mahkamah ataupun report polis untuk tindakan pihak polis. Dia lain tau. Kalau kita buat report polis, kita kata okey, sekian-sekian ni telah menuduh saya ataupun telah membuat ugutan kepada saya dan sebagainya, saya mohon pihak polis untuk mengambil tindakan ataupun siasat perkara ini. Jadi polis akan siasat. Tapi kalau report polis tu dekat bawah tu hanya untuk kegunaan di mahkamah in future, contohlah untuk kegunaan mahkamah sebagainya, polis tak akan buka kertas siasatan. Itu ada dua perbezaan. Jadi kalau nak kata dari segi pembuktian di mahkamah, kalau kita ada report polis ni, kita boleh kata yang okey, sekian-sekian ni dah terjadi sebab saya report polis tentang hal ini, untuk kita boleh panggil polis sebagai kita punya saksi juga untuk menguatkan lagi kita punya evidence lah macam tu. Tapi kalau dari segi penganiayaan dan sebagainya, kalau kita report polis, pembuktian kita tu lagi kuat, meaning to say it's either polis buka satu kertas siasatan dan dia akan didakwa ataupun tengoklah keputusan polis tu macam mana. Tapi bagi saya report polis ni is important to sebagai kita punya penguat kes dalam mahkamah. Tak adalah kita kata kalau tak report polis maksudnya kita berbohong ke. Tak semestinya kalau kita report polis kita kata ni aku cakap betul ni sebab aku buat report polis ni. Tapi tak semestinya macam tu sebab ramai je orang buat report polis palsu. Tinggal lagi report polis ni sama ada kita nak laporkan kepada polis orang tu buat report polis palsu ataupun tidak. Sebab report polis palsu ni ada satu kesalahan juga tau. So kita tak boleh suka hati buat report polis macam suka hati kita je nak buat, walaupun saya kata setiap orang boleh, siapa-siapa pun boleh buat report polis. Tapi report polis palsu ni ada satu kesalahan lain. Jadi tak boleh buat. Macam itulah lebih kurang.
I Saya jawab tak see. soalan Okay, sebenarnya? so Tapi macam tak menjawab sangat. jawab. Senang cerita, kalau kata nak buat apa tuntutan di mahkamah, sebaiknya biarlah ada report polis Yes. supaya dia membantu menguatkan Yes. lagi permohonan Yes. kita. Itu tujuannya. Bukannya sesaja. Ialah sebab ada orang, sebabnya bukan apa Puan Mira, saya pernah ada pengalaman juga buat report polis yang melibatkan saya punya bukan kes saya di mahkamah lah, ini kes lain lah. Saya buat juga report polis. Dia orang rasa sebab yang pertamanya, bila kita buat report polis di balai polis, saya tak pastilah balai polis sama ada balai polis tempat saya report ni ke ataupun semua balai polis begitu. Saya harapnya satu balai polis je lah. Bila dia menulis report kita tu, ayat yang dia buat tu agak kata tak berapa cantik senang cerita. Tak berapa, macam susah sikit nak faham kan. Jadi saya punya cara, sebab kita dah biasa berurusan dengan court kan. Jadi kita nak bawa kes tu ke court. Saya type dulu report tu, kemudian saya pergi ke balai polis, saya transfer je. Saya kata Boleh? tiru je saya punya ni kan. Boleh. So benda tu lebih lagi tersusun sebenarnya. Dan lagi satu mungkin sebab isu kena bayar kot. Sebab bila setiap kali buat report kan, kita nak dapat custodian kena bayar. Dia punya tu kan. RM2, RM4 saya rasa lebih kurang. RM2 ke RM4 macam tu lah. Mungkin orang rasa macam lah renyihnya nak keluarkan RM4 untuk sekeping report. Tapi macam yang Puan Mira terang lah, pentingnya buat report tu untuk membantu kita semasa di mahkamah dan sebagainya lah. Sebab tu, sebab dalam report tu, setiap perkataan tu, bila kita masuk mahkamah syariah, perkataan yang kita type ataupun perkataan yang digunakan tu ada dia punya kepentingan-kepentingan dia tersendiri kan. Kalau macam dia sebut pukul sahaja, berbeza dengan dipukul. So kalau pukul saja, siapa yang pukul? Aku ke kau yang pukul? Kalau dipukul bermakna kita yang dipukul. Macam itulah. Sebab tu penting nak buat report polis ni. Kalau betul tujuan tu untuk dibawa sebagai bukti kat mahkamah syariah, make sure ayat yang digunakan ayat yang betul. Betul. Kalau takut polis macam Tuan Syarifi kata, takut polis silap type ke apa ke, boleh. Letak siap-siap dalam email, kata saya nak buka email, copy paste saja. Polis akan letak di apa salin daripada email pengadu. Macam tu. Ataupun di type semula daripada dalam pen drive pengadu. Boleh je, tak ada masalah. Betul. Macam saya buat through WhatsApp. So buka itu dia kata disalin semula daripada WhatsApp pengadu. So dia senang lah dia macam tu kan. Okey, ada satu lagi persoalan. Ini bebaslah terpulang lah Puan Mira nak jawab ke, Puan Saidah nak jawab ke. Soalan ni simple je. Tapi dia nak tahu. Yalah kita dalam kita punya kalangan pendengar ni bukan semua orang tahu undang-undang kan. Jadi dia nak tahu. Dia kata boleh tak kalau dia mohon dekat mahkamah yang si bapa ni hanya cuma dapat hak lawatan saja, tak dapat hak bermalam atas sebab-sebab tertentu. Boleh tak dia buat macam tu? Boleh. Kalau tanya saya. Kalau boleh kenapa? Kalau tak boleh kenapa? Kalau tanya saya, setiap orang yang nak filekan kes dekat mahkamah syariahnya, mahkamah syariah ni, dia boleh je nak masukkan apa-apa je yang dia nak. Sebab akhir sekali mahkamah yang akan menilai sama ada apa yang kita minta tu selari tak dengan undang-undang dan selari tak dengan hukum syarak. Jadi kalau seorang ibu tu dia merasakan bapa ni tak layak pun untuk melawat anak tu, tak layak pun untuk dapat anak tu bermalam dengan bapa, untuk bermalam dengan anak tu kan. Jadi ibu ni beban burden of proof dia tinggi lah. Dia kena buktikan kenapa dia tak nak bagi anak tu tinggal dengan bapa. Mungkin sebab bapa tu pernah pukul anak tu teruk. And then kalau betul lah bapa tu pernah pukul anak tu dengan keadaan yang teruk, buktikan report polis, buktikan medical report yang anak tu dipukul oleh bapa sampai wujud kecederaan ataupun lebam-lebam yang menjadikan ibu tu dia tak nak bagi anak tu bermalam ataupun dilawat oleh bapanya. Benda tu kalau setiap tuntutan kita nak dekat mahkamah ni boleh, tapi mesti diselarikan dengan apa bukti. Setakat bimbang, bapa ni pernah pukul saya, bapa ni pernah pukul saya dekat rumah. Tapi pernah tak pukul anak? Tak pernah pukul anak. Jadi benda tu bukanlah dia kena mengena dengan anak pun, sebab dia pernah pukul isteri. Memukul isteri tak sama dengan memukul anak. Jadi dalam kes hak jagaan anak ni, kita takkan bincangkan pun apa-apa yang berlaku dalam rumah tangga antara suami dan isteri. Yang mahkamah nak tengok adalah apa yang suami dan isteri ni dah buat dekat anak tu. Itu sahaja. Kalau pendapat saya macam itulah. Kalau Puan Mira nak tambah pun boleh juga. Silakan Puan Mira, tambah sikit.
bagi orang kata sedap sikit kita punya Tak discussion kita ada, petang yang ni. itu pun dah complete dah saya rasa. Apa-apa yang datang daripada Puan Saidah tu dah cukup padu dah. Saya setuju. Saya setuju. Hai, pandai Puan Mira ni mengelak ni. Dia banyak lagi benda-benda yang dia kena kongsi ni. Tak apa. Saya akan cuba korek. Lagi apa perkongsian dia dalam masa lagi beberapa minit ni. Lagi sikit je lagi, orang kata lagi 10-15 minit lagi sebelum kita tamatkan sesi kita petang ni. Okay. So mungkin dalam round-round terakhir ni mungkin Puan Mira ataupun Puan Saidah boleh kongsilah sedikit pengalaman Kejap, saya nak tambah kalian sikit lah. membawa kes. Saya nak tambah sikit boleh? Silakan. Okey, kalau macam Boleh. berkenaan dengan anak tadi tak dapat bermalam dengan bapa tadi tak dapat bermalam tu kan. Macam tadi kita discuss tentang anak tu berumur 2 tahun ke bawah kan. Tapi dalam satu kes saya ni, anak dia ni kita jadi plaintiff lah. So anak pihak-pihak ni autism. Jadi anak ni pun dah berumur 5 tahun ke 6 tahun macam tu tak ingat dah. Tapi masa tu kita memang mohon dekat mahkamah syariah supaya bapa ni tak diberikan bermalam dengan anak tu sebab anak ni autism. Jadi bila anak autism ni hanya fahamlah dia punya reaction dia macam mana kan. Jadi diperlukan kepada penjagaan sepenuhnya oleh ibu. Jadi memang mahkamah masa tu memang benarkan kita orang punya permohonan dan memang bapa tak dapat bermalam. Bapa hanya diberikan melawat sahaja disebabkan anak tu autism tadi tu. Jadi apa yang kita buktikan dekat mahkamah adalah buktikan anak tu memang autism. Buktikan laporan-laporan kesihatan dia, check up hospital dia dan terapi-terapi yang dibuat oleh anak tu menunjukkan yang anak tu autism dan tak patut untuk tinggal bermalam dengan si bapa tu tadi. So itulah penambahan sahaja. I see. Okay, alright. So Puan Mira mungkin ada nak tambah ke? Nak tambah to that question ke ataupun kita dah boleh rumuskan? Kalau tak ada penambahan, mungkin boleh simpulkan sedikit lah berkenaan dengan topik perbincangan kita petang ni tentang hak jagaan anak ni. Anak kau ke anak aku? Tajuknya pun agak panas sebenarnya. Memang berasap jugalah telinga pihak-pihak kan. Cuma sebab saya suka gunakan tajuk-tajuk yang catchy macam tu supaya dia orang tahu yang kita ni bukan tujuannya nak melagakan siapa-siapa, tidak. Tapi kita nak cuba cari titik perdamaian. Okay, silakan Puan Mira. Alright, dia tak ada istilah anak kau, anak aku. Bila kita sebut pasal anak ni, biasalah bila orang bercerai, sentiasa akan nampak yang paling buruk lah. Kan? Suami akan nampak buruk isteri akan nampak buruk suami. Therefore, yang jadi mangsa adalah anak. Tapi kita always kena remind ourselves, anak tu tak ada kena-mengena dengan apa-apa pertikaian ataupun permasalahan antara suami dan isteri. Walaupun cerai lah berapa talak sekalipun, cerai lah berapa teruk sekalipun, anak tu, hubungan anak dengan ibu ataupun bapa tidak terjejas. Bapa tu masih bapa kepada anak, mak tu masih juga ibu kepada anak. Jadi kita mungkin perkara tu tak terjadi pada kita. Mungkin orang yang mengalami ataupun yang tidak bernasib baik dalam rumah tangga, kadang dapat suami yang tidak baik ataupun isteri yang tidak baik. Mungkin itu adalah qada dan qadar, takdir Allah untuk mereka mendapat pasangan yang demikian. Tetapi apa yang kita boleh buat sebagai ibu atau bapa, kita kena balik fikir. Anak-anak ni adalah anak-anak yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Kan? Kita cuba lakukan yang terbaik untuk menjaga silaturahim anak itu dengan bapa ataupun ibu. Buruk mana pun bapak tu, kan orang Melayu selalu cakap, buruk mana pun bapak tu masih bapak kita. Buruk mana pun mak tu masih mak kita. Jadi walaupun isteri dan suami, bekas isteri bekas suami ni bergaduh ke benci satu sama lain pun, always didik anak supaya hormat kepada ibu dan bapa. Okey, kita faham ada yang orang kata toxic parents dan sebagainya. Tapi kita, katalah bapa dia yang toksik, bapa dia yang sangat teruk peribadinya, yang memang tak tahu, ambil tahu langsung tentang anaknya. Tapi tak salah kita sebagai mak always terapkan kepada anak bahawa itu bapa dia,
kalau kamu tak nak jumpa pun, tapi hormatlah dia. Janganlah ajar untuk dicaci maki ataupun untuk dibenci. Sebab Islam pun tak ajar kita buat macam tu. Dan bagi saya, peguam juga memainkan peranan yang penting. Sebab ada kes-kes di mana saya rasa peguam terikut sama emosi. Perkara ni sepatutnya tak terjadi, tapi ada yang terjadi. Jadi apa yang berlaku bila peguam pun terikut emosi, dia pun tak nasihatkan perkara ni kepada anak guam dia. Oh okey, mak ni dah benci kat bapak dia, langsung tak nak bagi jumpa, tak nak bagi apa, tekan. Sedangkan kita sebagai peguam, kita kena tahu bezakan situasi. Itu masalah anak guam, undang-undang itu ada, hak bapa tu ada. Janganlah kita pun turut sama deny kan. Kita okey, memang kita ikut arahan anak guam, tetapi we have a duty untuk inform ataupun bagi tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang betul, apa yang tidak betul. Lagi-lagi peguam syari'i. Maksudnya kita ni bukan saja bertanggungjawab untuk menyelesaikan kes, tapi kita juga bertanggungjawab untuk menasihat anak guam tentang hak-hak yang Allah Ta'ala yang dah berikan kepada ibu bapa ni masing-masing. Ibu ada hak dia, bapa pun ada hak dia. Janganlah sampai kita pun terikut emosi sama, kita pun nak bergaduh juga. Tak boleh macam tu. Sebab anak-anak ni, kita kena ingat anak-anak ni tak berdosa. Anak-anak kecil ya, bila kita cakap anak-anak kecil ni yang infant, below daripada yang mereka boleh berfikiran dengan waras. So anak-anak ni tak perlu terjejas sebenarnya. Walaupun kita tengok dalam institusi perkahwinan yang dah roboh ni, selalunya anak-anak ni terkesan. Sebenarnya kita sebagai ibu bapa boleh reverse balik benda tu supaya kita jadikan anak-anak ni sentiasa membesar dalam keadaan yang baik dan mempunyai hubungan yang baik antara ibu dan juga bapa. Wallahualam. Begitu ya, begitu ya daripada Ustazah Amira. Kau jangan main-main. Penutup dia penutup sorry, dia memang pedas. Tak apa. Okey je. Okey, saya harap tuan-tuan bagi terus. Jangan bagi can dekat podcast. Aduh, saya terkedu dengar penutup daripada Puan Amira. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar jangan putuskan talian sebab memang kita berada dalam sesi perkongsian, bukan sesi tanyalah ustazah, bukan, okey? Jadi saya terus kepada Puan Saidah lah untuk conclude terus kita punya perbincangan petang ni sebelum saya tutup kita punya discussion. Silakan Puan Saidah. Okey. Saya tak ada apa-apa nak cakap lah. Sebab tazkirah tu semua Puan Mira dah habis tazkirah kan. Okey, saya cuma nak bagi tahu janganlah Puan, sambung sikit. Okey, saya cuma nak bagi tahu macam ni. Kita kena faham suami dan isteri mereka sahaja yang bercerai. Anak-anak tetap anak-anak emak, anak-anak tetap anak-anak bapa. Jadi kena fikir balik apa kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya anak tu dipisahkan daripada bapa ataupun anak tu dipisahkan daripada ibu. Mostly banyaknya dipisahkan daripada bapa lah. Dia kena pihak-pihak ni kena faham walaupun kita rasa macam dia suami tu jahat dengan kita, suami ni jahat dengan kita, tapi dia tetap bapa pada anak. Seorang bapa dia takkan simply akan menjejaskan kebajikan anak tu walaupun dia tak mampu. Kita rasa macam dia tak mampu punya sebab dia masih hidup dengan aku, dia tak pernah pun jaga anak tu. Yes, tapi bila kita bagi pada dia anak tu, dia akan memikirkan pelbagai cara untuk memastikan anak tu sentiasa selamat bila berada dengan dia. Itu satu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham walaupun anak tu di bawah jagaan kita, wajib untuk bapa tu menafkahi anak tu. Jadi ada certain case yang mana ibu ni komplain bapa tak bagi nafkah ke anak, bapa tak bagi ni, tak bagi tu. Sebab apa? Sebab dia tak dapat, kadang-kadang bapa ni diorang tak ada akses kepada anak. Diorang tak diberikan melawat anak, tak boleh bermalam dengan anak. Jadi macam dia akan dalam dia punya mindset tu macam kau anak kau tak nak bagi jumpa aku tapi duit anak kau nak. Memanglah itu adalah kewajipan tanggungjawab bapa tu untuk menanggung nafkah anak, tapi kena faham bapa tu juga bukan wajib, maksudnya bapa tu juga ada hak ke atas anak tu untuk berjumpa dan bermalam dengan anak tu. Barulah dia senang bila anak tu dengan dia, okey, dia bolehlah bawa anak tu pergi berjalan, beli barang untuk keperluan anak tu. Jadi benda tu dah takkan jadi satu isu besar dan benda tu lagi memudahkan sebenarnya, memudahkan para isteri tu untuk dapat nafkah daripada bapa tu. Bila dia easy dengan pihak suami tentang hak jaga anak, jadi suami pun takkan ada isu lah nak bagi nafkah sebab yelah
bapa tu pun segan lah juga kalau tak bagi nafkah pada anak tu kan. Okey, tu yang kedua. Lepas tu yang ketiga berkenaan dengan wali. Kalau especially anak perempuan. Kalau kita daripada kecil lagi kita dah pisahkan anak tu dengan bapa dia, benda tu akan memberi kesan kepada anak tu bila anak tu dah besar nak kahwin, anak perempuan. Dah 20 tahun dah berpisah dengan ayah sebab mak ayah bercerai. And then bila nak kahwin, baru nak cari balik ayah tu sebab ayah tu patut dipanggil untuk dijadikan wali kan. Benda tu dah susah sebab macam kes-kes kita di KL dengan dekat Selangor, kita akan ada isu kes-kes nak mencari wali enggan, wali ni. Sebab kadang-kadang ada certain kes tu yang macam kita dah 20 tahun tak jumpa ayah. Lepas tu tiba-tiba nak kahwin baru nak cari ayah. Lepas tu ayah pula enggan lah sebab dia rasa macam ego lah, selama ni kau tak nak jumpa aku, tiba-tiba sekarang kau nak suruh aku jadi wali kau. So jadi ada isu lah dekat situ, nanti kena mohon wali enggan dekat mahkamah syariah. Lepas tu beberapa proses lagi. Jadi 3 isu yang saya bawakan tu patut difikir-fikirkan kalau kita ada niat untuk jauhkan anak daripada bapa tu. Contohlah satu situasi kes Syahnas dengan isteri dia Nabila kan. Saya suka isu tu. Saya suka pihak-pihak tu dia macam lenient je untuk benarkan kedua-dua pihak bila nak jumpa anak, bila nak tak jumpa. Benda tu lebih mudah untuk perkembangan dan pembesaran anak tu nanti di masa akan datang. At least dia tak adalah rasa hilang kasih sayang ayah, tak ada hilang kasih sayang bapa. Especially dekat Twitter bila kita buat ada sharing pasal kes-kes anak ni, banyak reply-reply yang kita dapat daripada anak yang dia daripada broken family, dan dia memang dia rasa macam dia tak pernah dapat kasih sayang daripada ayah, dia tak pernah rasa. Jadi kita macam kesian lah. So itu sahajalah kesimpulan daripada saya. Tak jadi macam besar sangat kan? Okey. Dia kembali neutral balik lah bila kena ke Puan Saida, dia neutral balik. Alright. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel jemputan. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak kepada kedua panel jemputan kita, Puan Saida Zakaria dan Puan Nur Amira. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mendengar, mungkin selepas ni mereka akan teruskan perkongsian-perkongsian mereka di laman Twitter masing-masing. Boleh follow Puan Saida Zakaria di Twitter dengan username dia Saida_Zakaria dan Puan Nur Amira Mira Syam 89. Simbolik 89 tu mungkin tahun kelahiran dia ataupun mungkin nombor kereta dia, wallahu alam, mungkin ada luck lah untuk nombor tu. Boleh follow mereka berdua. Boleh. Dan terus follow saya untuk kita teruskan perkongsian-perkongsian sebab untuk pengetahuan panel-panel kita, semalam kita dah buat sharing berkenaan dengan isu selepas bercerai, apa hak aku, apa hak kau. So masing-masing ada hak. So petang ni kita sambung perkongsian tu dengan isu yang pertama berkenaan dengan isu hadanah. Mungkin selepas daripada ni, dalam selagi tempoh PKP lah selagi tempoh PKP ni kita akan susun lah tajuk-tajuk yang berkaitan isu hak hak nafkah anak, mut'ah, iddah dan sebagainya. Tapi tengok pada panel-panel jugalah. Mungkin selepas ni Puan Saida boleh pairing dengan panelis lain pula ke, ataupun Puan Mira ke, kalau sudi bekerjasama lagi lah. Sebab kita ni perkongsian ni asas saja untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau melibatkan isu-isu teknikal ni, sebaiknya refer lah kepada peguam yang dilantik ataupun jumpalah pada mana-mana peguam. Okay? Bukan semestinya kami bertiga ataupun mungkin ada dalam kalangan ni peguam-peguam yang ada. Tidak. Tapi kita berkongsi ni atas dasar ini adalah kita punya charity. Kita punya khidmat masyarakat kita. Kita punya orang kata ialah apa yang kita boleh sumbangkan kepada masyarakat. Right? So daripada pihak saya ucapkan terima kasih kepada Puan Saida dan terima kasih kepada Puan Nur Amira dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus kekal daripada jam 5.30 tadi sehingga sekarang. Dan saya harapkan selepas daripada ini kita akan buat sesi perkongsian lain pun masih sama, orang yang sama ataupun mungkin bertambah lagi bilangannya lepas ni. Saya cuba untuk tengok masa mana yang lebih ramai pendengar sebenarnya, pagi, petang ataupun malam. Mungkin lepas ni kita akan buat malam pula lah. Alright, so daripada pihak saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan minta maaf kalau ada terkurang daripada pihak saya selaku host. Ada lagi soalan-soalan dalam inbox tapi saya tak sempat nak respon sebab kita kesuntukan masa. 2 jam ni tak sempat sebenarnya nak baca semua. Jadi kita ambil mana yang sempat je. Okay, alright.
So, wallahu alam. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Terima kasih taala semua. wabarakatuh. Terima kasih semua. Alright, terima kasih. Salam warahmatullahi.